Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3 USM dan 3 UKM. Hari ini kita sambung lagi tajuk tumbuh-tumbuhan membiak. Okey, tajuk hari ini adalah pembiakan jambu air. Latihan hari ini, perhatikan situasi cara pembiakan jambu air. Jawab soalan. Okey, kita tulis tarikh. Hari ini 4 hari bulan 5 2021. Okey, dekat sini ada 3 gambar cara pembiakan pokok jambu air. Yang pertama, biji benih. Yang kedua, kultur tisu. Yang ketiga, tut. Okey. Okey, soalan nombor 1. Bolehkah pokok jambu air dibiarkan melalui pelbagai cara pembiakan secara semula jadi? Semula jadi. Okey. Kalau kamu tengok kat sini ni, ada yang tak semula jadi, ada yang semula jadi. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, muka surat 49, yang tak semula jadi ataupun yang menggunakan teknologi ialah kultur tisu dan tut. Jadi yang semula jadi apa yang kat sini? Mana yang semula jadi? Satu saja menggunakan biji benih. Jadi bila cikgu cakap kaedah semula jadi untuk pokok jambu air ni ada satu je. Jadi apa kita nak pilih? Ya atau tidak? Soalannya, bolehkah pokok jambu air dibiarkan melalui pelbagai? Pelbagai ni maksudnya banyak cara tanam semula jadi. Ya atau tidak? Okey ya? Kamu fahamkan apa yang cikgu cakap tu? Yang semula jadi ni ada satu cara ke ada banyak cara? Cikgu cakap tadi tak ada banyak cara. Okey. Nyatakan cara pembiakan tersebut. Tuliskan aja. Ini menggunakan apa? Kamu tuliskan di sini. Pembiakan semula jadi. Okey, nombor 2. Apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiarkan jambu air? Ini tulis balik. Ini tadi cikgu dah sebut. Ini cikgu dah sebut. Kat dalam buku pun ada. Muka surat 49. Kat dalam video pun ada. Kamu tulis saja jawapan. Okey, soalan seterusnya. Pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Okey, contohnya di sini pokok jambu air ni, kenapa manusia ataupun saintis mencipta sampai contoh kat sini? Sebenarnya kalau kita tengok Google ada banyak lagi cara teknologi pembiakan. Yang kita belajar ada 2. Kenapa? Kenapa nak sampai banyak cara nak buat tumbuhan hidup? Kenapa? Kalau contoh kalau kita tanam guna satu cara tu, pokok tu kita dapat banyak ke sikit? Kalau kita banding dengan tanam dengan banyak cara, pokok tu kita dapat banyak ke sikit? Contoh pokok padi kan. Pokok padi kan makanan ruji Malaysia kan. Kalau pokok padi tu guna kaedah satu cara je, pokok padi tu dah lah nak hidup lama. Jadi cukup tak untuk semua orang kalau satu kaedah aja cara tanam pokok padi? Dibandingkan kalau kita ada 2-3 cara tanam pokok padi, kita dapat hasilkan banyak pokok padi. Bila banyak pokok padi ditanam, jadi makanan pun lebih cukup untuk semua orang. Okey. Jadi macam mana nak jawab tu? Okey, tak apa, cikgu bagi jawapan ni supaya bekalan makanan mencukupi. Kalau bekalan makanan tak mencukupi, nanti maknanya ada yang kebuluran sebab tak dapat makan. Sebab itulah saintis mencipta ataupun orang-orang pertanian kan, orang-orang yang mahir pasal pertanian, pegawai pertanian mencipta cara untuk mencipta lebih banyak pembiakan tumbuhan. Okey, seterusnya kita buka muka surat 50. Ayat ini adalah, tulis tarikh ya. Mari uji satu pokok pelbagai cara pembiakan.
nanti cikgu nak kamu baca semua. Okey, ini adalah salah satu uji kaji pembiakan pokok ubi keledek. Dia bagi satu cara keratan batang, satu cara batang bawah tanah. Okey. Soalannya. Selepas 10 hari, rekod masa pertumbuhan pokok ubi keledek dalam jadual di bawah. Okey. Sekarang ni kita nak kena tahu adakah pokok ubi keledek ni boleh dibiarkan dengan dua cara tersebut, iaitu cara keratan batang dan cara batang bawah tanah. Untuk tajuk ini kita kena buat uji kaji, tapi tak apalah kan, kita tak boleh nak buat uji kaji. Kita cuma boleh rujuk kat buku je. Kalau kita nak tahu, kita selak buku, buka buku muka surat, buku teks muka surat 78. Okey, baca nombor 3. Terdapat pokok yang mempunyai dua cara pembiakan seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. Kat sini kita dah dapat maklumat ubi keledek kita boleh biarkan dengan dua cara pembiakan. Jadi, insya-Allah kalau kita tak buat uji kaji, kita akan tahu jawapannya. Kat sini kita ubi keledek ni cara keratan batang dengan cara batang bawah tanah. Jadi maknanya kita dah dapat ilmu ubi keledek ni dua cara membiarkan. Jadi jawapannya ada ke tak ada? Pertumbuhan pucuk atau akar ni ada ke tak ada? Kita tadi baca ada dua cara pembiakan kan? Maknanya ada ke tak ada? Tandakan right di ruangan yang betul. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan satu cara pembiakan ubi keledek. Kamu salin balik daripada sini. Nak tulis ini ke ataupun tulis ini. Okey? Okey, soalan seterusnya. Adakah pokok ubi keledek juga boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Mengapa? Okey, setakat yang kamu tengok video, kamu rujuk buku, hanya terdapat dua cara sahaja. Jadi kamu hanya tulis hanya dua cara sahaja yang diketahui setakat ini. Soalan nombor 3. Berdasarkan keputusan penyiasatan, tandakan right bagi jawapan kamu. Ni kamu dah boleh isi mana satu ni. Okey, berikan contoh tumbuhan-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Yang ni kamu boleh rujuk video ataupun buku teks buku surat 78. Okey, seterusnya yang terakhir muka surat 52. Nyatakan cara pembiakan semula jadi dan teknologi pembiakan yang boleh digunakan bagi tumbuhan-tumbuhan di bawah. Okey, yang ini jawapannya ada dalam video. Ini ada dalam buku. Okey, pokok bunga kertas ni pun ada jawapannya. Hari tu kita dah bincangkan ataupun dah ada dalam buku jawapannya. Okey, yang ini cikgu bagi jawapan. Teknologi tut. Okey, pokok mangga juga. Ini jawapannya ada dalam, kalau tak silap cikgu ada dalam video. Tapi tak apa, cikgu bagi jawapan. Okey, yang ni kamu cari sendiri. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.